harta benda dan nyawa mereka untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan sahaja membaca Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi menterjemahkan seluruh ajaran Islam dalam diri mereka pribadi dan seluruh aspek kegiatan hidup mereka, sehingga keindahan, kecantikan dan kesempurnaan Islam itu dizahirkan dan tidak boleh lagi dinafikan oleh musuh-musuh Islam. Kaum muslimin ahli Jumaat sekalian, generasi para sahabat telah digelarkan oleh para ulama sebagai generasi Al-Quran. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi semasa hayat Nabi, beriman dengan baginda dan mati dalam Islam. Itulah dikatakan sahabat Nabi. Perjuangan Nabi dan para sahabat ialah meruntuhkan kehidupan jahiliyah yang tidak ada bertamadun, kerana dipenuhi dengan perilaku buruk yang tidak bermaruah, kehidupan bebas yang mengepikan nilai-nilai kemanusiaan, tidak menghargai kehormatan, kehidupan yang diagung-agungkan oleh masyarakat jahiliyah itu digantikan dengan satu sistem hidup yang diasaskan oleh akidah yang benar, yang telah menzahirkan akhlak dan perilaku terpuji, yang akhirnya telah membina satu tamadun umat yang cemerlang mengikut acuan Islam. Tamadun tersebut telah melahirkan masyarakat maju yang menguasai dunia dan akhirat. Kaum muslimin ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan para sahabat inilah yang merupakan model kehidupan di atas muka bumi ini yang sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mesti menjadi contoh sistem hidup oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang bermaksud, dan sesiapa yang menentang Rasul, ajaran Rasul, sesudah terang nyata kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikuti jalan-jalan yang lain dari jalan-jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberatkan kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan hari akhirat kami akan memasukkan ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kaum muslimin
Ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang berbunyi, khairun nas qarni thumma alladhi yalunahum, yang bermaksud sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian kurun selepasku, dan kemudian kurun selepasku. Kaum muslimin ahli Jumaat yang dirahmati Allah, daripada ayat dan hadis di atas jelas kepada kita bahawa kehidupan para sahabat dan generasi awal Islam adalah model ikutan dan sumber rujukan dalam kehidupan umat Islam hari ini dan masa kini. Ini adalah kerana mereka merupakan generasi pilihan dan mendapat didikan secara langsung daripada Allah dan Rasul-Nya. Mereka telah menghabiskan usia mereka dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan mengamalkan ajaran Islam, ajaran Allah sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menentang dan mengutamakan diri mereka sendiri semata-mata, tetapi Allah dan Rasul lebih utama bagi mereka. Mereka sanggup menyerahkan harta benda mereka, bahkan sanggup menggadaikan nyawa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatatkan segala pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat utama Nabi. Beliau sanggup menemani Nabi di dalam peristiwa hijrah walaupun mengetahui bahawa ianya boleh diancam nyawanya sendiri. Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah mengorbankan seluruh harta bendanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Sayyidina Umar Al-Khattab yang berani mematuhi perintah Nabi supaya berhijrah dengan mengisytiharkan secara terang-terangan. Penentang mendengar penghinaan musuh, pantang mendengar penghinaan musuh terhadap Nabi. Salah seorang yang didoakan secara khusus oleh Nabi agar memeluk Islam, terkenal dengan memerintah dengan penuh keadilan ketika menjadi khalifah, dan juga merupakan salah seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat Nabi yang lainnya telah memberikan segala pengorbanan dan mempunyai saham yang besar kepada perkembangan Islam, serta sangat berjasa kepada seluruh umat Islam dari dulu hingga hari ini, hingga hari kiamat. Dan mereka mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fathu ayat 18 yang berbunyi, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Yang bermaksud, demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan perjanjian taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaybiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia ketahuinya tentang iman dan taat setia
yang ada dalam hati mereka, lalu dia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين ورضى الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان صارفالدين إدريس الشيخ الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشيخ الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لي ولأهل سلانغور وأمين الشيخ ابن السلطان صارفالدين إدريس الشيخ الحاج في أمن وصلاح وعافية منك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.